وأصحابه الكرام وإلى أول مشايخنا ومعلمنا وزر الحقوق علينا خصوصا إلى صاحب الكتاب الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي وإلى الشيخ أحمد فهمي بن زمزم وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا على طريقة أهل السنة والجماعة بسائر سنتنا وصديقنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita baca selawat asy-syughil dengan niat dan juga munajat kita kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberi pertolongan dan juga Allah Ta'ala memberi kepada pertolongan kepada saudara-saudara kita di negara Palestin. Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada umat Islam dan Allah Ta'ala menghancurkan segala musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah. Zionis la'anatullah di atas segala kezaliman dan juga kejahatan yang dilakukan. Jadi selawat asy-syughil ini adalah selawat yang kita baca khusus untuk kita munajat kepada Allah supaya Allah Ta'ala hancurkan dan juga sibukkan segala kezaliman yang dilakukan oleh mereka yang zalim dengan kezaliman yang lain ke atas diri mereka. Seterusnya kita mohon supaya Allah Ta'ala memberi keselamatan, keamanan, kesejahteraan dan juga kemenangan buat seluruh umat Islam khususnya di negara Palestin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa وصحبه أجمعين
المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah, muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, ayahanda bunda dan kakak yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di atas segala nikmat dan juga pemberian yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Allah gerakkan hati kita berhadir di majlis pada malam ini. Allah masih beri kepada kita kekuatan, Allah masih beri pertolongan kepada kita untuk kita melakukan ketaatan, dan Allah Ta'ala juga masih lagi memberi keamanan dan juga kesejahteraan kepada kita dan juga tanah air kita. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita teruskan munajat dan doa kita kepada Allah, kerana sesungguhnya ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman kepada saudara-saudara kita, kepada ikhwan kita yang berada di negara Palestin sana, yang setiap harinya mereka bertempur, mereka menghadapi kezaliman, penindasan, kejahatan yang dibuat oleh puak-puak Zionis laknatullah. Saban hari, saban detik, saban saat mereka terus mengasak seluruh umat Islam di sana. Sesungguhnya orang yang beriman itu diumpamakan seperti sebuah badan jasad, yang mana sekiranya dicubit paha yang kanan, maka paha yang kiri juga akan terasa sakit. Begitu juga seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang kamu sehinggalah kamu mengasihi saudara kamu seperti mana kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi tidak ada cara yang boleh kita lakukan pada saat dan detik ini, melainkan hanya kita mampu untuk berdoa dan juga kita terus memberikan sokongan yang moral, bantuan
dengan harta kita, dengan qudrah kita dan sebagainya setakat mengikut kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan yang segera kepada seluruh umat Islam di sana. Dan ketahuilah bahawasanya apa yang berlaku ini adalah suatu permulaan kepada petanda yang besar hari kiamat akan bermula. Jadi bersiap-siaplah kita dengan sebarang persiapan supaya diri kita dan jiwa kita sentiasa bersedia untuk menghadapi segala petanda-petanda yang akan dizahirkan oleh Allah Ta'ala. Kita sambung pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, yang telah diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, keempat, imam hendaklah mengangkat suara ketiga, imam hendaklah mengangkat suaranya dengan takbir, dan makmum pula jangan mengangkat suaranya kecuali sekadar untuk mendengarkannya kepada dirinya sendiri. Baik. Jadi kita sambung perbahasan kita di dalam bab adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum, yaitu adab-adab yang berkaitan dengan sembahyang berjamaah. Nah, jadi yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, hendaklah seorang imam itu mengangkat suaranya, yakni mengerahkan suaranya. Ketika mana? Ketika saat takbir. Takbir yang pertama kita panggil takbiratul ihram. Kemudian takbir ketika berpindahnya rukun daripada qiyam kepada rukuk, daripada i'tidal kepada sujud yang pertama, sujud yang pertama kepada duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud kepada sujud yang kedua, sujud yang kedua bangkit kepada qiyam, kemudian takbir ketika bangkit daripada sujud kedua hendak duduk tahiyat awal, kemudian takbir daripada tahiyat awal untuk rakaat yang ketiga, kemudian takbir bangkit daripada sujud yang kedua untuk tahiyatul akhir. Jadi takbir yang disebutkan sementara tadi itu dipanggil dengan takbiratul intiqalat. Intiqal ini makna berpindah, pindah rukuk. Jadi takbir ada dua, takbiratul ihram, takbir mula-mula sekali itu nak membezakan di antara kita di luar sembahyang dengan kita berada dalam ibadah, dalam sembahyang dipanggil takbiratul ihram. Kemudian takbiratul intiqalat, takbir berpindah rukun. Baik. Jadi imam itu hendaklah mengeraskan suara dia, maknanya kena baca dengan jahat. Supaya apa? Agar makmum ni berada di barisan paling belakang sekalipun dapat mendengar suara. Jadi makmum di belakang itu kena bukan kena maknanya dapat mendengar suara berpindah rukun. Jadi tu imam jangan ikut pada silu nak tahu. Maknanya kena keras gitu, kena angkat suara dia. Jadi ini sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sa'id bin Al-Haris. Dia berkata, Abu Sa'id melakukan solat untuk kami, kemudian dia mengeraskan takbirnya ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Ketika bangun dari sujud, ketika bangun dari rakaat kedua hingga beliau menyelesaikan solatnya. Lalu beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat seperti ini. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sembahyang zuhur bersama kami dan Abu Bakar berada di belakang beliau. Ketika mana beliau bertakbir, maka Abu Bakar takbir sehinggalah kami mendengarnya. Jadi makmum dia takbir juga, tapi sekadar dia dengar je lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana tak bunyi bunyi, tapi dipanggil bacaan yang sir, bacaan yang perlahan. Kadang di telinga dia saja dengar. Kadang-kadang makmum ni kena cemat juga lah. Sebab bacaan kita tu jangan terlalu kuat sehingga mengganggu jemaah yang lain. Tanya dia soal Fatihah. Sosok tu dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Awal ni dah lah ini waswah tu. Itu main bismillah. Tak masuk tu. Ayat kedua tak masuk. Ayat ketiga tak masuk. Apa? Terganggu dengan bacaan makmum di sebelah dia. Jadi hukum dia haram. Kejadian itu haram. Sebab apa haram? Sebab mengganggu jemaah lain. Jadi kalau kita sajalah dengar. Lepas tu kalau kita dengar tu, syarat dia bagi mereka yang dengar tu koda mana? Koda dengar. Sebab ada orang yang sering telinga kurang dengar. Kok bertuli kau ikutlah boleh bagi. Kalau kecek sebelum memang tak dengar. Lepas tu kena berdegah apa suara dia? Ada, tak ada kena berdegah ke apa. Sebab dia bukan dikira mengikut keadaan seseorang. Jadi koda bacaan sir yang kita baca dalam sembahyang ni, koda orang awam, orang pertengahan kita kata, orang yang tidak ada masalah pendengaran. Kalau setahun ni kita kecek, dia dengar di telinga dia. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya setahun tu tak boleh kira, tak boleh ambil hukum dengan orang yang pekak, orang yang tuli. Sebab orang yang pekak tuli memang kena dengar lagi. Tak memada, tak padah bis setahun tu. Jadi nak dikira bacaan asil tu koda bacaan orang yang sehat. Dengar di telinga dia saja, bukan dengar di telinga orang. Masalah kita ni nak suruh dengar di telinga orang. Masalah pasal apa? Pasal menyebabkan gangguan kepada jemaah yang lain. Jadi kena beringatlah. Baik. Jadi imam adalah mengangkat suara ketika melafazkan takbiratul ihram dan juga apabila menyebut takbir perpindahan, yakni takbir intiqal, rukun fi'li kepada rukun yang lain. Kemudian kita tengok dalam kitab perbahasan masalah muafiq dan masbuk, dia ada tambahan. Diutamakan imam dalam salat berjamaah itu mengikut susunan tertib seperti berikut. Jadi dulu kita ada banyak dah sebaik-baiknya imam itu imam yang berada di kampung dia lah, penduduk setempat, imam yang baik akhlaknya, bukan orang yang mempunyai masalah masalah pribadi atau kita kata masalah akhlak, masalah sahsiah tak ramai pesen tu imam mungkin orang tina atau maknanya tu makna pribadi yang tidak boleh. Jadi sebaik-baik imam tu carilah orang akhlak baiknya, akhlak yang baik lagi penduduk setempat kita. Jadi sah saja sembahyang dengan orang yang fasik, orang yang kaki maksiat sah, dia sah. Cuma afdal tidak afdal gitu. Baik. Diutamakan dengan makna di tertib afdal. Dalam salat jemaah itu mengikut susunan tertib seperti berikut. Yang pertama, siapa orang yang diutamakan? Kita nak letak dia jadi sebagai imam, iaitu orang yang faqih. Faqih ni apa? Orang yang lebih alim dalam ilmu fiqh. Itu mana faqih? Kata
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fihi." Siapa-siapa yang Allah Taala kehendaki bagi diri dia tu kebaikan, yakni kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, maka Allah beri faqih pada dia tu tentang urusan ilmu agama. Jadi lama-lama kita ni siapa agak-agak dia ni tokek kita kata. Faqih. Faqih ni maknanya dia reti hukum akal. Dia tahu hak mana sunat, dia tahu hak mana wajib, hak mana rukun, dia tahu hak afdal berapa kali. Kat mana sunat, maknanya dia faqih, dia reti. Bab selebih hukum betul. Kan? Kemudian yang kedua, tertib dia nya qari. Jadi qari ni lepas pada faqih. Faqih tu lebih diutamakan. Jadi qari ni apa maknanya? Orang yang pandai membaca Quran. Jadi ramai-ramai kita ni tak ada kata faqih. Lebih kurang ada. Apa tu? Ramai-ramai kita ni ada hak paling sedap sekali mengaji. Qari ni makna pandai mengaji, bukan semata-mata sedap suara. Setengah orang dia bertukar antara lagu dengan tajwid. Jadi dia duk syok ke lagu, dia naknya ditajwid. Allah Ta'ala kata warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Tartil makna dengan hukum hakikat tajwid. Boleh hukum segala makharijul huruf. Huruf fa dengan sa tak tukar, huruf zal dengan zai tak tukar. Ni tak tahu allazi atau allazi. Ihdinas sirata, ihdinas sirat tukar sa dengan zai. Apa maliki yaumiddin, maliki yaumiddin tukar dan dengan tak ada juga. Kadang-kadang dia tukar. Apa lagi? Sa, azai dengan zal, sa dengan sin dengan sa tukar. Tukar. Tak tahu. Tahu memang sebut gitu. Ataupun kita kata dengung. Dengung tak tahu. Panjang pendek tak tahu. Dia redup belakang. Dia sodok belakang dia banyak. Kalau tak monggo dia sodok belakang. Kalau sepatutnya kena, sebab Quran kita nak ngaji. Dia macam kita bawa kereta. Kalau tempat selekor tajam tu, dia kena selu. Jangan dia tekan minyak. Mana kena angkat minyak tekan beri. Kona selu. Ataupun boleh juga kalau orang terror tu dia tak tekan beri, dia tekan suara lah. Maknanya cekeknya tayar tu di jalan. Maksudnya bila tempat selekor berbahaya ke apa, dia kena selu. Jadi Quran tu gitu juga. Contohnya ada dua huruf hamzah. Jadalun. Orang itu bila jadalun. Jeng. Hak batu baca fathah tahqiq. Nanti baca dengan tashrih dan sebagainya. Jadi Quran itu kena tertib, jaga sosok huruf-huruf dia. Tapi mungkin tempat kita tak jadi. Kalau dulu-dulu dia ada isu orang hafiz dengan orang faqih. Bala orang kalau jadi tu ilmu. Tu bekah dia nak semaya biar sempurna lah. Kau hafiz ni dia kira dia baca Quran. Lepas tu bab hukum tu tak berapa nak jaga mana. Dia balham boleh. Tak hafiz dengan tu faqih. Tak hafiz ni dia tinggal apa Quran. Mengapa semata-mata? Sebab tu mulanya orang hafiz Quran ni tak memada dengan hafiz yang ada di dada dia. Dia kena faqih juga. Supaya apa? Dia reti cara untuk beribadah tu. Kalau tidak, dia bahaya Quran dia. Ambo tak tahu. Ambo ngapa Quran kan? Lepas tu bagi pakai ni pula. Dia duk marah tak habis ni.
Mu ni tak baca ikut sunnah Nabi. Oh ya kepala. Kalau hari Jumaat tu kan tak pakai dia nak sejadah dengan insan. Oh api ni kata tak ingat baca kuliah dengan guru lah. Marah tak pakai. Sunnahnya lepas tu malam Jumaat dia naknya apa? Al-munafiqu dengan al-qiyamah. Al-qiyamah dengan al-munafiqu. Mesti kena baca. Kan? Sebab ni nak pada fadilah. Tu dia kira hak mana dia ingat mulut dia bahaya lah. Mana-mana. Kan? Jadi tak romeh lah. Hak sepatutnya kena gabung kedua-duanya. Tak api tu biarlah faqih juga. Manakala tak pakai ini sebaiknya kena api juga. Kan? Barulah tak baca. Barulah sempurna, baru comel. Dia punya ibadat. Baik. Cuma kita nak kata dari segi tertib antara faqih dengan qari ataupun hafiz Al-Quran, mana yang lebih diutamakan? Orang yang faqih. Kalau dia ni hanya faqih saja, tidak hafiz, sedangkan satu orang lain itu hafiz tidak faqih, maka yang faqih itu lebih diutamakan. Yang ketiga, tertib dia orang yang waraq. Waraq ni maknanya apa? Tersyubhat. Waraq ni orang yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Ayuh, nak kata waraq. Nah, bukan benda yang haram. Benda syubhat pun dia tinggal. Benda yang kita kata bainal halal wal haram. Al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mutasyabih. Nabi kata, yang halal itu jelas kata halal. Ayat sebagai orang Islam halal jelas boleh makan. Al haram bayyin, haram itu jelas, haram jelas, dan babi jelas haram. Hak pasal duduk tengah ni tak jelas. Orang duduk goyak ada campur dengan DNA babi kan. Pasal ni banyak ni. Kan? Tu kata ada campur dengan benda-benda yang haram. Mana perkara tu termasuk dengan benda-benda yang syubhat. Benda-benda yang syubhat. Kan? Termasuklah kalau kita kata benda-benda yang syubhat ni apa lagi? Hotel dan sebagainya lah. Nah, banyak sekali ni memang sangat banyak benda-benda yang syubhat yang kita terpaksa kadang-kadang terpuji juga kena ambil. Tak boleh nak tinggal terpaksa. Kan? Waxing macam-macam lah. Itu antara benda-benda yang kita kata termasuk dalam umur syubhat, benda-benda yang syubhat. Nah, jadi orang mabuk ni benda tak jelas kata halal dia tinggal. Benda tak jelas kata haram dia tinggal. Benda sunat dia melazimi. Benda makruh dia tak buat. Tu orang mabuk. Susah nak tanya dalam orang yang waraq. Kan? Waraq ni termasuklah orang yang zahid, zuhadaul awami, orang yang para zahid, orang yang lokoh hati dia dengan dunia. Baik. Kemudian tertib yang sebelumnya, yang lebih lama berhijrah ke kampung Islam. Kemudian yang lebih lama memeluk Islam. Tertib kalau kita nak pilih orang jadi imam, maknanya siapa dia hijrah paling lama ke negeri Islam. Kemudian waktu tak ada, orang ni tak ada, semua lama bakar ni. Lepas tu siapa lama sekali memeluk Islam? Kalau ada mu'allaf dengan asal dari Islam, maknanya kita kena tengok orang lama lagi memeluk Islam. Kalau ada dua orang mu'allaf. Kemudian yang lebih bersih pakaian dan badan, serta lebih bersih pekerjaan dari kekotoran dan kaki-kaki. Mana orang ni pakaian dia paling bersih. Orang ni pakaian dia paling wangi, kita kata. Kan? Dia ambil kira juga badan dia pun jenis bersih. Serta dia pula melakukan pekerjaan hak bersih daripada segala kekotoran dan kaki-kaki. Bukan jenis bukan kita nak hina orang yang roti sapu, orang yang buat pekerjaan apa offshore apa sekarang ni kan apa itulah
kereta api tu, ICRL, bukan kata ini ada, mana kalau antara dia, mari kita pak, mari nak semua jumpa sekali kita, mana perlu diutamakan, jadi cari bersih, itu maksudnya, martabat aula. Kalau pergi pada dia, kalau pakaian dia bersih daripada segala najis, tak ada najis di dalam badan dia dan pakaian dia, maka sok juga sembahyang dan sok juga kita mengikut dia menjadi makmum. Kemudian penting yang seterusnya, yang mempunyai suara yang elok. Jadi baru pergi suara molek. Jadi qari kalau dia ni ada pula suara comel, tu dia panggil bonus. Suara sedap ni tidak semua orang miliki. Orang yang Allah Ta'ala pilih suara-suara sedap ni, dia panggil apa? Mizmar Daud, seruling Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam ni dikenali dengan suara yang lunak. Suara dia tu sedap. Sedap lagu mana, tak tahu maknanya. Suara dia tu orang dengar tak puas. Maka orang yang memiliki suara yang sedap diutamakan untuk dia menjadi imam. Tapi kalau suara dia saja dia sedap, hukum tajwid dia ditemukan tak jadi juga. Jadi kita jangan tertipu dengan lagu. Sebab lagu ni walaupun kita kata sedap sama mana pun, tak mengikut hukum tajwid, maksud dia tak sedap. Tapi kalau orang ni baca dengan hukum tajwid yang betul, hukum tajwid yang benar, hukum tajwid yang baik, walaupun suara dia tu tak ada, walaupun suara dia tu tak sedap, kita kata, tapi dia lah yang paling sedap sekali baca. Jago mulai wakaf tidak banyaklah. Sebab dalam ilmu tajwid pun dia ada lebih dalam lagi. Allah mendalami lagi dalam bidang qiraat, bacaan-bacaan yang lebih susah dan sebagainya. Maka lagu dan tajwid mesti diselarikan. Kalau dia ni pun sedap, baca huruf dengan bertajwid, tu comel dotek dia panggil. Kemudian apa lagi? Yang cantik rupa paras. Jadi orang handsome, orang semak tu diambil kira dulu. Contoh dia ni ada 10 orang. 10 orang ni cukup lengkap lah. Dia fatih, dia warna, dia qari, dia suara sedap, dia pakaian paling bersih, dia lah apa lagi cukup kita dah. 10 orang ni cukup kata ciri-ciri tertib dia kita cerita tadi tu. Lepas tu tengok siapa semak sekali 10 orang. Ada orang yang semak sekali muka macam Korea. Jadi dia lah. Jadi tu ini. Gitu. Jadi yang cantik rupa paras. Itu di antara ataupun sedikit sebanyak dipanggil tertib susunan bagi seseorang yang hendak menjadi imam lah, diutamakan dalam sembahyang jemaah tu. Imam tu berdasarkan susunan tertib yang disebutkan tadi. Baik, jika ada bersamaan dalam kelayakan menjadi imam, umpamanya sama-sama baca Al-Quran, hendaklah diutamakan orang yang lebih warok dan seterusnya. Begitulah yang tertibnya begitulah. Kemudian jangan tolak menolak menjadi imam. Jadi bagi tolak mula, atau kawan ibu ke belakang. Mula, pak belakang, pak tu bikin masjid. Depan di tolak. Kawan ni kalau di depan, lepas tu kawan ni undur di belakang, pak kawan ni pun undur. Tak ada apa. Baik. Itu di antara tertib. Kemudian sebelum daripada kita masuklah, insya-Allah kita masuk bab muafiq dan juga masbuk. Sebelum daripada kita meneruskan adab-adab menjadi imam dan makmum dalam kitab Bidayatul Hidayah. Baik, muafiq dan masbuk. Dalam sembahyang berjemaah, sama ada berjemaah kerana menunaikan sembahyang yang wajib seperti zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh,
atau kerana solat sunat dengan berjemaah. Jadi semaya sunat ni dia ada semaya sunat yang aula kita semaya sendiri. Ada semaya sunat yang aula, yang sunat kita ni buat secara berjemaah. Seperti semaya sunat tarawih, semaya sunat witir di malam bulan Ramadan, semaya sunat gerhana matahari, gerhana bulan, semaya sunat Idul Adha, semaya sunat Idul Fitri. Ini dipanggil semaya sunat, hak afdal, hak aula, hak sunat kita buat secara berjemaah. Kemudian lain daripada itu, semaya sunat hajat, semaya sunat duha, semaya sunat rawatib, semaya sunat apa lagi? Nah, waktu aula afdalnya kita semaya sendiri-sendiri. Tak perlu berjemaah. Nah, Allah mesti semaya jemaah. Tak semaya fardu lagi, semaya sunat qabliyah itu. Tapi buat secara berjemaah. Bukan, bukan dia maknanya semaya qabliyah, semaya sunat rawatib, semaya sendiri-sendiri. Baik. Dan kalau buat program qiyamul lail berjemaah tu, semaya tahajud berjemaah, tasbih berjemaah, taubat berjemaah. Tak boleh tak? Bukan tak boleh, boleh, cuma tidak afdal. Kalau afdalnya sebenarnya sendiri-sendiri. Pas kita buat secara berjemaah tu, dia panggil sebagai dipanggil sebagai didikan. Kita nak ajar oleh satu. Yang kedua kita nak supaya kita ada semangat boleh buat sama-sama. Itulah. Tapi hak betul sebenarnya semaya sendiri, semaya tasbih sendiri. Tapi kalau nak berjemaah pun tidaklah menjadi suatu kesalahan. Baik. Jadi semaya berjemaah ni sama ada hak fardu, sama ada semaya hak sunat, seperti tarawih dan lain-lain lagi. Bagi seorang makmum semasa berjemaah dengan imamnya, ia mesti berada dalam salah satu daripada dua keadaan. Jadi makmum ni kita yang mengikut imam lah, kan? Jadi keadaan makmum ni dia mesti berada di antara salah satu keadaan, tak lepas daripada dia. Sama ada dia menjadi seorang muwafiq, dia panggil makmum yang muwafiq. Apa makna muwafiq? Yang menyertai, yang bersama. Sepakat. Muwafiq ini sepakat. Bersama dengan imam, dia panggil makmum muwafiq, makmum yang bersama dengan imam. Atau masbuk, yakni makmum yang masbuk. Apa makna masbuk? Didahului oleh imamnya. Ini kita kena ingat balik. Makmum masbuk, makmum yang ditinggalkan oleh imam. Kalau muwafiq ini makmum serta bersama dengan imam. Baik. Atau dengan lain perkataan bahawa setiap makmum kadang-kadang dia sempat sembahyang bersama imamnya dari mulanya lagi. Kerana dia mari berjemaah tu, dia sempat takbiratul ihram sekali dengan takbiratul ihram imam. Dia panggil takbiratul ula. Dan kadang-kadang dia yakni makmum tu masuk berjemaah lewat, sedangkan imam sedang sembahyang. Mungkin dia masuk, imam tu tengah duk baca surah sunat, ataupun dia mari nak sembahyang jemaah, imam tu tengah rukuk, imam tu tengah i'tidal, imam tu tengah sujud, imam tu tengah baca tahiyat dan sebagainya. Itu dua keadaan. Mana dia sedikit lewat dengan imam. Atau kadang-kadang seorang makmum niat berjemaah bersama imam pada awal takbiratul ihram lagi, tetapi apabila sampai di pertengahan sembahyang
makmum tersebut ditinggalkan oleh imamnya dengan sebab sesuatu hal. Ada juga apa saya itu rakaat tamu memang dia takbiratul ula dengan imam, tapi dia ni hok biasa jadi baca lambat kan. Tu imam ni explain Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia dengar kan? Dan lepas pada tu imam amin tu dia amin dia baru tu imam ni Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar Taqajib ayat ini baru Alhamdulillah tu imam Allahu Akbar dah bahaya Yasin tanya kata Allah nak jawab imam kan bagaimana nak rapi ke nak rokok. Kalau tujuannya berapi, imam ni asal i'tidal, rokok i'tidal, sujud dia Ar-Rahman. Sujud yang pertama Maliki. Sujud kedua ihdinas sirat. Faham dari imam ni, rakaat yang kedua dia baru alaihi, tak habis lagi. Dahsyat kita ni kan. Bagaimana nak buat kalau keadaan itu berlaku? Dia kena rokok kok, kena sujud kok. Maka lagi yang kata dibicarakan di dalam kitab kita. Kemudian kata kepada kitab kita, oleh itu seseorang makmum kadang dia menjadi seorang masbuk dan kadang-kadang dia menjadi muafiq. Jika semasa dia menjadi seorang muafiq, maka wajib ke atasnya menjaga hukum dan syarat-syarat muafiq. Kalau tidak, sembahyang makmum itu tidak sah dan batal. Itu masalahnya. Mari sembahyang ni bagus, molek. Tapi kalau tak tahu hukum, sembahyang itu jadi sia-sia, tak sah, bahkan terbatal. Begitu juga manakala semasa dia menjadi seorang yang masbuk, berkewajiban ke atasnya memelihara syarat dan peraturan sebagai seorang masbuk pula. Kemudian kata perkataan kita ta'rif muwafiq dan masbuk. Allah Ta'ala alam wa ilmuhu antam. Jadi setakat inilah untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita, Yu'til Hikmata Man Yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa